Hai, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang. Nama saya Miko. Miko adalah pembantu adik-adik untuk mengenali dan memahami simpulan bahasa supaya adik-adik boleh gunakan dalam bahasa harian ataupun menulis karangan. Baiklah, sebelum kita mengenali jenis-jenis simpulan bahasa, kita mestilah mengetahui maksud dan fungsi simpulan bahasa dahulu. Maksud simpulan bahasa. Ungkapan yang biasanya terdiri daripada 2 atau 3 perkataan dan mempunyai makna yang berlainan sama sekali daripada makna asal perkataan tersebut. Fungsi simpulan bahasa untuk menjelaskan lagi maksud sesuatu pengucapan dengan membawa erti yang mendalam. Yang pertama adalah cakap ayam. Maksudnya adalah tulisan tangan yang sangat buruk. Contoh ayat, tulisan Dr. Farhan seperti cakap ayam. Cakap ayam sesuai untuk digunakan dalam menggambarkan tulisan yang tidak cantik dan susah untuk dibaca. Yang kedua, makan angin, bersia-sia ataupun melancong. Contohnya, Sally telah merancang untuk makan angin bersama rakan-rakannya di Krabi, Thailand. Maksudnya, Sally telah berlancong dengan rakannya di Thailand. Yang ketiga, alas perut. Alas perut adalah makan sedikit untuk menghilangkan rasa lapar. Contoh, Mimi mengalas perutnya dengan roti kerana dia tidak sempat bersarapan. Situasi yang sesuai untuk menggunakan alas perut adalah tidak memakan terlalu kenyang dan hanya untuk mengisi perut buat sementara. Yang keempat adalah rambang mata. Rambang mata adalah keliru untuk membuat pilihan. Contohnya, Amira rambang mata melihat baju untuk dibeli kerana Pasaraya Lotus sedang mengadakan promosi besar-besaran sepenuh raya. Rambang mata sesuai untuk situasi yang susah membuat pilihan untuk membeli. Kerana ada banyak faktor seperti banyak yang cantik ataupun banyak yang murah dan sebagainya. Yang kelima adalah ulat buku. Orang yang rajin membaca buku. Contoh, Hermione Granger merupakan seorang ahli sihir yang ulat buku. Bermaksud Hermione Granger suka membaca buku. Kaki ayam. Tidak memakai kasut. Contoh, Cikgu Atan selalu menasihati anak muridnya supaya tidak berkaki ayam ketika bermain bola kerana risau terkena kaca. Maksudnya, Cikgu Atan melarang anak muridnya tidak memakai kasut. Kaki bangku. Bermaksud tidak pandai bermain bola sepak. Contoh, Jaya selalu melarang Nobita untuk bermain bola sepak bersamanya kerana Nobita adalah kaki bangku. Situasi ini bermaksud Nobita tidak pandai bermain bola sepak, oleh itu Jaya dan Sunyu tidak suka Nobita bermain bersama mereka. Seterusnya adalah tikam lidah. Bermaksud bertengkar ataupun berdebat. Contoh, Encik Ali dan isterinya sering bertikam lidah. Maksudnya, Encik Ali dan isterinya selalu bergaduh mulut ataupun bertelanggar. Selain itu adalah cepat ataupun panjang tangan. Maksudnya adalah orang yang suka mencuri. Contoh, Cikgu Fazura ternampak perbuatan Haris yang panjang tangan sewaktu rehat. Bermaksudnya Haris ni suka mencuri. Hidung tinggi. Bermaksud orang yang sombong dan angkuh. Contohnya, Amir tidak disukai rakannya kerana dia terkenal dengan sifat yang hidung tinggi. Bermaksud, Amir ini adalah seorang yang sombong dan angkuh. Mandi peluh. Maksud, basah dengan peluh. Contoh ayat, cuaca yang panas terik pada bulan puasa menyebabkan Pak Abu bermandi peluh. Maksudnya Pak Abu sangat panas sehingga berpeluh basah bajunya. Yang seterusnya, Puteri Lilin. Tidak tahan terkena panas matahari. Contoh, Siti sering membawa payung walaupun cuaca tidaklah panas terik kerana dia adalah Puteri Lilin. Kesian Siti, Siti tak tahan panas. Batu api. Orang yang suka menghasut orang lain. Contoh, persahabatan antara Verma dan Suki mulai regang kerana wujudnya Mila sebagai batu api. Batu api sesuai untuk situasi di mana orang ketiga terlibat dalam mengganggu dan memusnahkan perhubungan ataupun persahabatan seseorang. Buah tangan. Buah tangan adalah hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang. Contoh,
Julia melawat rakannya di White Hospital dengan membawa buah tangan yang bermaksud hadiah. Berat tulang. Berat tulang adalah orang yang malas bekerja. Contoh, Saad selalu dimarahi ibu bapanya kerana dia berat tulang dan tidak mahu bekerja. Apalah Saad ni. Jadi, macam mana adik-adik? Boleh faham tak Miko ajar simpulan bahasa tu? Boleh ingat tak? Miko harap adik-adik boleh memahami dan membuat praktis. Itu sajalah Miko rasa. Miko ajar sikit je tu, tapi nanti korang kena belajar lagi ya. Bye-bye.